Okay guys, sebelum apa-apa saya nak berterima kasih dulu kat korang sebab memang korang lah yang membuatkan saya bersemangat lagi nak sharing, saya nak bersemangat lagi nak buat video walaupun ada yang kadang-kadang lambat, kadang-kadang semangat tu sampai hari-hari video keluar. Ada time tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan pun baru ada video baru. Sebab saya ni full time petani, bukan full time sebagai YouTuber. Jadinya YouTube ni adalah satu tempat untuk saya share apa yang saya buat. Sebab sebelum ni waktu PKP tu memang saya tak ada buat apa-apa, kebun semua tak boleh nak buka, kedai pertanian pun semua tutup. Jadi memang saya tak boleh nak buat apa-apa. Jadi saya buatlah YouTube. Sebab saya ni tak boleh duduk-duduk saja. Saya jenis orang biar tak ada duit tapi produktif. Biar tak ada duit tapi kerja ada. Biarlah kerja yang saya buat tu tidak mendatangkan duit apa-apa. Samalah macam video YouTube ni. Tujuan asal saya buat video YouTube ni sebenarnya lebih kepada contribution lah. Sebelum ni waktu saya bermula untuk tanam fertigasi ni kan, sebelum saya berkecimpung dalam bidang pertanian ni, saya memang kosong. Saya background saya engineering. Jadi tiba-tiba saya terjebak dengan dunia pertanian ni. Jadi waktu tu kan, zaman waktu susah nak cari ilmu tu, saya kena pergi ke kebun orang, saya kena pergi ke banyaklah juga tempat saya nak pergi cari ilmu tu. Jadi bila saya dah ada sedikit knowledge, saya tak kata saya hebat, saya tak kata saya ni memang sifu, saya memang betul-betul cikgu tanaman anda tu hanya tagline sahaja. Tapi bila saya dah ada something yang mungkin orang lain susah nak dapat benda tu, jadi saya willingly to share, to contribute to others yang betul-betul baru nak start tanam, baru nak start bermula dengan kebun. Jadinya saya compilekan saya punya knowledge daripada sebelum yang saya cari, saya belajar merata-rata ni, campur juga dengan pengalaman pahit manis, jadi tak jadi kebun tu, saya buat dekat dalam satu video supaya korang yang baru nak start tak alami masalah sama macam saya. Maksudnya susah untuk cari sumber ilmu tu. Itu sebenarnya tujuan pertama saya buat video YouTube ni. Senang kata saya nak buat satu one stop center untuk korang belajar. Kiranya kalau korang tengok daripada video saya daripada awal sampai habis, memang korang dah boleh ada ilmu untuk set up korang punya kebun. Jadi bila saya dah selalu share macam ni kan, jadi ramailah orang yang mula nak start buat kebun, nak berkecimpung dalam dunia fertigasi, berkecimpung dalam dunia pertanian ni. Jadi ada juga yang tak tahu kat mana nak start. Tapi ada juga yang tengok video saya je, diorang dah boleh start buat kebun tu. Yang itu memang saya tabik lah, memang power lah diorang. Tapi kalau ada yang berminat lagi nak tahu pasal fertigasi dengan lebih mendalam, hujung tahun ni saya ada buat kelas tau. Lebih kurang tarikh dia dalam 31 hari bulan 12, 2022, saya ada buat satu kelas bertempat dekat Kampar Perak. Dia punya lokasi tu saya bagi tahu kemudian. Kalau korang berminat nak join saya punya kelas ni, korang boleh tekan link dekat description bawah. Saya ada buat satu Google Form. Korang boleh fill up kat situ. Dia kata kalau korang tiba-tiba tengok link tu dah tak ada, maksudnya kuota dah penuh lah. Sebab saya pun buka tak ramai sangat. Tak boleh saya nak handle ramai-ramai orang untuk kelas saya ni, susah nanti. Jadinya sedikit sebanyak saya bagi tahu dia punya topik yang kita akan belajar. Dia detail sikit tau. Dia bukan sama macam video-video saya yang saya buat. Yang video saya tu tajuk kepala atas je. Yang ni dia punya tajuk bawah-bawah. Korang boleh tengok dekat link tu saya ada buat tajuk dia. Yang ini, yang nombor 1, saya ada buat teknik dan asas pembukaan ladang. Maksudnya daripada segi korang apply air, korang pilih tanah, korang apply elektrik ataupun pilih kawasan tersendiri, layout kebun, kat mana nak letak rumah pam apa semua. Itu semua saya akan share dekat dalam saya punya kelas nanti. Lepas tu pemilihan barang. Yang ni ramai juga yang tanya dekat saya. Pemilihan barang, nak pakai polybag macam mana, nak pakai dripper macam mana, nak pakai pipe macam mana. Yang ni semua saya akan share dekat dalam kelas saya tu nanti. Lepas tu pemasangan Venturi pun ada. Pemasangan untuk setting Venturi kan. Kan bila kita pasang Venturi tu, ada juga yang bertanya dekat saya nak pakai Venturi saiz apa, nak pakai flow meter saiz apa, sambungan dia macam mana. Jadi dekat sini pun saya akan ajar pasal Venturi ni. Lepas tu yang paling korang suka ialah kendalian penyakit tanaman. Sebab tanaman ni macam-macam penyakit dia. Dekat video-video yang saya share ni ada lah, tapi saya tak compile semua. Kalau korang tengok video A, video B, video C, kalau korang compile sini korang dah faham lah apa itu masalah penyakit. Tapi dekat dalam kelas saya akan lebih spesifik. Maksudnya trips macam mana penyakit dia, whitefly macam mana penyakit dia, ulat-ulatan semua macam mana penyakit dia, dan macam mana kita nak recover, kita nak kawal daripada penyakit tu. Okey.
Lepas tu ada lagi saya akan share pasal prinsip asas penggunaan racun perosak. Yang bab racun ni ramai orang bila masuk bahagian pertanian dia tak ambil kisah, bukan maksud tak ambil kisah, dia selalu mengikut SOP orang, kena pakai racun ni, kena pakai racun ni. Yang ni tak. Yang ni saya akan ajar korang macam mana korang nak kawal sendiri, korang nak jadualkan sendiri, korang punya cara nak meracun tu ataupun cara bancuhan racun tu. Kalau korang nak tahu racun ni bila kita campur, dia ada pH yang sesuai tau untuk kita bancuh racun tu. Kita tak boleh main bancuh dan sembuh. Kalau tak macam tu memang tak berkesan. Yelah, korang campur pun racun, lepas tu racun kulat lagi, korang campur lagi folia, korang campur lagi pelekat, ada lagi campur bagai-bagai. Jadinya kadang-kadang bila kita campur terlalu banyak macam itu, kita punya racun tu akan jadi tidak berkesan. Jadi saya akan share dekat dalam kelas saya macam mana kita nak campur racun bersesuaian dengan racun yang kita pilih tu. Lepas tu satu lagi topik yang menarik ialah untuk kontrol irrigation korang. Macam mana korang nak jadualkan korang punya siraman berdasarkan plan steering. Plan steering ni maksudnya kita nak pastikan pokok tu mengeluarkan pucuk. Macam mana kita nak buat pokok tu mengeluarkan pucuk dengan banyak. Macam mana kita nak kontrol pokok tu untuk mengeluarkan buah yang banyak. Dia ada dia punya kaedah-kaedah tu. Lepas tu saya akan masuk juga sedikit bahagian semaian anak pokok. Yang ini saya akan ajar macam mana kita nak jaga pokok tu daripada awal sampai habis. Lepas tu ada beberapa SOP tanaman yang penting untuk korang belajar. Salah satu je ialah sebelum pindah tanam ada dia punya SOP. Lepas tu rawatan sabut ada dia punya SOP, mana yang mudah. Lepas tu penjagaan waktu pindah anak pokok pun ada SOP dia. Lepas tu penjagaan pokok sampai tuai. Macam mana kita nak kontrol pokok tu, saya akan ajar juga dekat dalam kelas. Okey, kalau korang berminat nak join saya punya kelas ni, korang boleh tekan link dekat description, korang boleh isi borang tu. Lepas tu korang boleh WhatsApp saya. Saya ada sediakan saya punya nombor phone dekat link tu. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pada hari dan tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum.